Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda semua berada dalam situasi yang menggembirakan diri anda sekalian. Lama juga saya tak buat konten, tak buat video di dalam YouTube. Tiba-tiba ada sahabat-sahabat saya menghantar video-video daripada YouTubers yang ternyata dalam video tersebut video yang cuba menghina saya lah, ya, di mana mereka mengambil video-video konten dalam TikTok dan upload ke dalam channel YouTube beliau dan mengaitkan saya dengan mengatakan bahawa saya ini seorang yang begitu dan begini. Dan sepatutnya saya tidak perlu membuat apa-apa react, tetapi atas permintaan sahabat-sahabat saya supaya sedikit sebanyak memberi komen kepada orang yang tidak berperi, orang kata tidak bagaimana saya nak kata, ya, orang yang kaki troll lah, ya, supaya netizen ataupun penonton di luar sana lebih faham yang mana mereka-mereka yang cuba mengaibkan saya itu sebenarnya adalah mereka-mereka dalam kategori yang berfahaman secara literal dan mereka takut dengan saya yang sebenarnya, apa yang saya akan buat di dalam channel-channel YouTube untuk cuba meng-react kepada video-video mereka. Dan mereka ini tanpa segan silu cuba merendah-rendahkan orang, mengaibkan orang lain, memburukkan orang lain tanpa usul periksa. Yang sebenarnya mereka ini tidak faham antara konten dan kehidupan sebenar. Dan mereka kaitkan dengan pangkat yang mengatakan bahawa saya adalah seorang ayahanda yang orang kata berperangai yang tidak enak, tidak elok lah, berdasarkan kepada video-video konten di dalam TikTok. Saya nak bagi tahu satu perkara lah, terutama sekali kepada Abdul Hadi dalam channelnya X Factor. Dan Abdul Hadi ni pada saya lah, dia ni orang yang kurang cerdik lah. Dia tidak boleh membezakan antara konten dan kehidupan sebenar. Di dalam TikTok ini yang sebenarnya kita membuat konten-konten yang mana ianya berdasarkan kepada yang pada awal-awal dahululah berdasarkan kepada kehendak, ya, lakonan-lakonan yang diminati oleh masyarakat pada waktu itu, terutama di waktu-waktu pandemik yang waktu tak ada kerja dan tidak ada kaitan langsung dengan kehidupan yang sebenar, kehidupan yang kita seharian lah. Kita cuma exploit diri kita dengan lakonan-lakonan untuk memberi hiburan kepada penonton-penonton. Dan dia juga telah cuba menghina saya lah, ya, dengan fahaman yang literal, fahaman pembaris itu. Dia cuba menghinakan saya, mengaitkan saya dengan jawatan saya dan mengaitkan saya dengan satu pertubuhan, yakni dalam video beliau mengatakan Pekida kena pantau, ya, Pekida kena pantau aktiviti ayahanda ini. Faham ke tidak beliau apa itu Pekida?
beliau sendiri tidak faham apa itu pertubuhan pekida, ya, dan beliau sendiri tidak faham apa itu ayahanda, ya. Dengan sebab itu beliau beranggapan bahawa ayahanda ini adalah berimej seperti anggapan beliau lah, barangkali berimej semua ayahanda-ayahanda mestilah berimej pakai sarban, duduk di masjid, seperti orang kata para ulama, ya, para ilmuwan agama, kan. Beliau tidak faham. Patutnya beliau kena belajar dulu, fahami dulu, dan saya rasa beliau ini sudah pastilah bukan orang dalam dan tak mengaji lah, ya. Beliau tidak boleh membezakan satu lagi kategori-kategori dakwah yang dibawa oleh pelbagai masyarakat, pelbagai kategori masyarakat. Contohnya beliau menghina saya, mengatakan saya terlibat dengan aktiviti judi apabila saya mengambil video di dalam TikTok itu. Saya bergurau dan orang tua yang duduk di meja itu sedang buat apa sebagai gurauan saya dan mengatakan saya terlibat sekali bersama mereka, dan mereka juga bukannya orang kata kaki judi, tetapi mereka duduk bersembang, cuma saya buat gurauan untuk memberi inspirasi kepada penonton-penonton TikTok. Itulah saya kata, bila fikiran pembaris ni, fikiran literal ini, apa saja yang beliau buat, yang beliau react sebenarnya secara literal, ya. Dan ada juga tentang video berkaitan dengan perumpamaan yang saya ambil, video kucing. Itu perumpamaan, janganlah jadi seperti kucing. Mungkin Adi ni dia tak boleh lah, dia tengok macam tu, dia tengok unsur-unsur seks lah. Dan mungkin manusia seperti Hadi mungkin macam tu kot. Kan? Jadi saya nak bagi tahu secara sepintas lalu lah, ya, bahawa Abdul Hadi ini seorang yang pada pendapat saya seorang yang tidak ada ilmu lah dalam nak buat react kepada ilmuwan-ilmuwan, ya. Jadi itulah yang menyebabkan cara beliau react juga terlalu kasar, terlalu tidak berakhlak, sehingga kan orang kata boleh menjatuhkan orang kata keharmonian orang-orang Islam keseluruhannya. Ya, tidak ada isi pun yang dia react, sehingga kan orang kata memperbodohkan diri sendirilah, ya. Inilah yang saya tengok banyak video-video beliau tidak berkualiti lah. Dan ada pula juga yang menyokong beliau tu. Saya pun heran juga, mungkin inilah yang kaki troll yang mungkin digalakkan oleh pihak ilmuwan agama juga, yang mana bukan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita tak tahulah, ya. Saya cuba juga untuk cari-cari sedikit sebanyak informasi berkaitan dengan perkara ini, kerana cara beliau membuat react kepada asatizah kita juga agak bahaya, ya. Dan ia seolah-olah memperbodohkan orang lain, tetapi yang sebenarnya diri beliau sendiri yang bodoh, yang tidak ada ilmu dalam cara beliau hendak membuat reaction tersebut. Contohnya reaction kepada saya, seolah-olah dia ni cuba nak throw saya, cuba nak menjatuhkan imej saya, dan kerana beliau takut dengan saya, yang sebenarnya kalau tidak beliau tak sentuh saya. Untuk apa beliau sentuh saya, sedangkan saya ini tidaklah orang kata orang yang glamour seperti orang-orang lain, dan saya ini tidak ada follower yang ramai, tidak ada subscriber yang ramai, tetapi
beliau rasa takut barangkali. Dan ada juga 2 channel lagi yang memang begitu keras, begitu kuat sekali mengambil video-video saya daripada TikTok dan membuat provokasi ke atas diri saya. Tetap inilah cara-cara mereka membuat dosa. Dosa-dosa kering lah orang kata, dan tidak ada pun terjejas kepada kredibiliti dan kehidupan saya, dan tidak ada langsung. Cuma saya nak bagi tahu kepada netizen-netizen semua yang menyokong mereka-mereka itu, menyokong Abdul Hadi, dan anda sendiri turut bodoh seperti mereka lah, kan? Cuba anda fikirkan cara beliau ini, cara troll, cara untuk menjatuhkan orang, mengaibkan orang ini. Adakah anda juga turut serta bersama-sama membuat dosa kepada mereka, menyokong mereka? Itukah cara anda semua hidup di atas muka bumi ini semata-mata untuk seronok mencari kesalahan orang lain, cuba nak cari kesilapan orang lain dan mengaibkan orang lain, ya? Fikir-fikirkanlah itu semua. Dan inilah semua, dan anda yang Abdul Hadi tadi dikaitkan dengan pertubuhan NGO Berbai'ah, kaitkan diri saya dengan pertubuhan Fekida, itu tidak patut. Saya harap kepada ayanda-ayanda Fekida lah, sila beri nasihat lah kepada Mamat ni, ya, bagi pengajian sikit supaya dia faham apa itu ayanda, apa itu perjuangan tentera fisabilillah, ya, dan apa itu 8 golongan penjaga ummah yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita tidak boleh letakkan imajinasi kita apabila seorang ayanda itu mestilah berimej begitu, berimej dengan songkok, yang berimej dengan sarban, ya. Itu adalah para ulama, para ilmuwan agama. Tapi ayahanda ini tidak semuanya ulama. Ada yang terdiri daripada ulama, ada terdiri daripada ahli politik, ada terdiri daripada ketua-ketua orang kata jemaah yang dalam bidang-bidang tertentu. Namun mereka-mereka itu adalah ketua-ketua tentera jihad fisabilillah, ya. Dan apabila diseru, mereka akan keluar. Ini Adi kena faham lah. Jadi Adi kalau tak cerdik sangat, datanglah jumpa saya. Saya sentiasa menunggu anda, dan anda terus saya tak ada makna pun. Sebab bagi sekuat mana pun anda terus saya, tidak ada kesan apa-apa pun kepada saya, ya. Dan anda kena fahamlah, pertubuhan-pertubuhan NGO Berbai'ah ini banyak di negara ini, dan kami bersatu antara satu sama lain, dan kami mempunyai peranan masing-masing di dalam menjaga keharmonian anak bangsa, perpaduan, menjaga keselamatan dan pelbagai lagi, ya. Tapi anda sendiri cuba nak konon-konon ya nak melemahkanlah. Anda fikir anda kena mengaji dulu apa itu NGO Berbai'ah, dan apa itu satu lagi. Saya tengok cara anda meletakkan video-video saya itu di dalam YouTube anda tu, menunjukkan kebodohan anda, keperakan anda, orang kata perak buih anda. Kalau bodoh orang panggil, kalau orang Kedah bilang adalah bodoh piang anda. Minta maaf banyak-banyak kawan-kawan. Itulah bahasa-bahasa yang sepatutnya diletakkan kepada orang-orang yang tidak berilmu. Dan anda rasa seronok. Saya tahu anda memang kaki troll. Ada dalam Facebook anda juga, anda ni bertugas sebagai kaki troll. Jadi dengan troll-troll anda itu, anda mencari makan untuk memberi makan kepada anak bini anda. Begitu, ya. Anda kata anda seorang yang pejuang agama, ya, pejuang dalam bidang orang kata apa, salafi, pejuang yang anda kata Allah berada di atas langit, ya. Apabila orang menyentuh sikit pasal Wahabi, anda melenting.
anda react Ustaz Engku Fadil berdesuk-desuk tanpa usaha periksa dengan bahasa-bahasa yang anda gunakan pun tidak ilmiah. Dan adakah itu cara anda untuk anda kumpul pahala di dalam kehidupan anda seharian? Cuba anda fikir-fikirkan. Kita akan pergi ke satu destinasi yang kekal abadi. Saya harap anda bertaubatlah, ya. Bertaubat. Jalan cara anda ini satu cari makan yang amat berbahaya kepada diri anda dan keluarga anda. Kalau benar anda seorang Muslim yang ingin mencari kebenaran, kebaikan, semakin hari sepatutnya semakin anda lebih baik daripada hari-hari sebelum ni. Sudah 2 akaun anda telah terbang. Dan kemungkinan besar akaun anda yang ketiga ini juga akan terbang. Ia akan terbang entah ke mana. Tunggu. Masa saja yang menentukan, ya. Tapi untuk apa anda nak terus saya? Apa kepentingan anda kepada saya? Saya tiada ada kesan apa-apa anda nak terus saya bagaimana sekalipun. Dan ianya membodohkan anda sendiri. Ya. Anda akan jadi lebih bodoh apabila anda tidak faham antara kontens dengan kehidupan sebenar. Orang akan tengok, ya, itu adalah satu kontens dan tidak ada kaitan dengan kehidupan sebenar. Kalau begitu, anda boleh teruslah orang-orang yang berlakon di dalam sketsa-sketsa. Sebagai saya bagi contoh saja, ya. Seorang artis popular yang famous. Ya, saya ambil contoh lah. Ini sebagai contoh, ya. Yang mulia ayanda kita Datuk Awi, ya, Awi Wings, dia berlakon. Ada dalam sketsa-sketsa lakonan dia berlakon pondan. Ya, lembut. Adakah anda judge dia di luar juga adalah seorang yang lembut? Seorang pondan. Begitu. Dan anda judge dia itu sebagai seorang ayanda yang pondan lah. Begitu. Jangan jadi bodoh lah, Adi. Ni awak tak ada fikiran, tak ada akal, awak tidak begitu bernas lah. Betul lah kata Nasir, anda ni kadar SPM. Itu pada saya tak kisah. Anda SPM ke, SRP ke, anda kerja apa ke, pemotong getah ke, pada saya itu tidak penting. Yang penting akal kita mesti waras. Kehidupan kita mesti waras. Di dalam kita untuk membuat sesuatu pun mestilah ianya berhemah. Walaupun dengan cara anda nak troll orang, janganlah anda troll orang. Troll yang tidak memberi kesan, tidak memberi makna dan memalukan diri anda sendiri. Itu tak profesional nama dia. Jadi inilah yang kita katakan video-video sampah anda itu yang disokong oleh ramai orang juga. Orang yang menyokong itu juga sedikit sebanyak tumpanglah. Tumpang dapat dosa. Kita sebenarnya mencari kesinambungan. Kalau anda seorang yang merasakan fahaman anda itu betul, sepatutnya anda mengutarakan fahaman anda yang betul itu. Bukan cara anda nak terus orang. Anda tunjukkan apakah kebenaran yang anda bawa. Yang anda kata anda orang salafi. Apakah kebenaran yang anda bawa kepada masyarakat umum yang boleh bertanding dengan ahli sunnah wal jamaah, ya, mazhab Syafi'i yang membuat klaim bahawa berakidah Asy'ariyah Maturidiyah itu. Dan yang anda kena tunjukkan bahawa yang anda kata anda adalah seorang yang percayai bahawa Allah berada di langit. Buktikan kepada umum. Itu caranya. Bukan cara nak terus sana, terus sini, terus sana, terus sini, cari publicity dan merosakkan semua masyarakat di muka bumi Malaysia ini. Itu tidak patut. Dan sudah pasti akan berlakulah suatu hari nanti. Dengan begitu banyak video-video yang anda buat itu akan sampai kepada pihak yang berwajib. Dan walaupun anda minta
pihak berwajib mengambil tindakan itu, tindakan ini yang sebenarnya anda telah mengutuk banyak. Anda kutuk para mufti, anda kutuk asatizah yang ada di Malaysia ini, dan pelbagai lagi anda kutuk. Saya malas nak sentuh lah. Dan cara-cara anda ini ialah boleh memecah belahkan masyarakat. Ya. Walaupun video anda tidak ditonton oleh beratus-ratus ribu, berjuta orang, namun demikian sedikit sebanyak ianya merosakkan, menghina masyarakat Islam keseluruhannya. Jadi fikir-fikirlah, saya menyerulah kepada anda supaya anda bertaubat. Bertaubatlah sebelum ajal kamu sampai. Ya, saya diberitahu kemarin oleh sahabat saya bahawa kamu accident lah, itulah ini. Saya pun tak adalah kata nak bermusuh dengan kamu, tidak, sekadar orang kata saya buat react dalam video-video kamu yang sebelum lah, channel kamu yang sebelum. Dan kali ini saya nampak kamu semakin gairah lah, semakin gairah kerana tidak ada tindakan apa-apa lagi yang diambil oleh pihak-pihak yang tertentu. Yang hanya saya nampak yang tentang anda hanyalah di satu channel, iaitu channel Dr. Nasir Vlog. Saya kurang tonton video-video anda, dan saya juga tidak mempunyai masa yang begitu banyak untuk mengkaji dan menelaah video-video anda. Lagipun video anda pada saya tidak begitu berkualiti lah, tak ada kualiti. Cuma hari ini saya nak react ini, saya nak beritahu sedikit sebanyak berkenaan dengan apa yang anda buat, video yang anda buat ke atas, dengan mengambil konten-konten TikTok saya itu. Ianya tidak menjejas apa-apa, dan adakah apa yang saya buat dalam TikTok itu orang kata melampaui batas dari segi hukum hakam agama. Kamu harus tahu, kalau saya telanjang ke, saya apa ke, itu melampaui batas lah. Tapi apa yang saya buat dekat sekadar lakonan. Jadi sahabat-sahabat ataupun penonton-penonton yang menonton channel saya, begitu juga kalau yang menonton channel Abdul Hadi, kalau yang menyokong itu fikir-fikirkanlah, ya. Perkara-perkara yang seperti ini yang sebenarnya boleh membawa kepada dosa. Dengan troll ini dosa. Fikir-fikirkanlah, kalau kita ingin mendekati diri kita kepada agama Islam yang sebenarnya, kita kena semakin hari kena semakin berubah kepada jalan yang lebih baik. Itu pesanan saya lah. Sekali lagi saya memintalah agar Abdul Hadi ini, yang saya kategorikan dia ni terencak akal lah, supaya bertaubat dan carilah ilmu. Tak kiralah apa ilmu, kita kena sentiasa mencari ilmu sebelum kita nak terus orang. Jangan kita terus orang menampakkan kebodohan kepada diri kita sendiri. Ya, cari ilmu agama, cari ilmu kehidupan di muka bumi ini, pelbagai ilmu yang boleh kamu cari. Dan selepas itu barulah kamu boleh react kepada orang-orang yang tertentu yang mana ianya tidak memperbodohkan diri kamu. Itu pesanan saya. Jadi seeloknya kamu bertaubat, kerana masa kita tidak tahu bila kita akan pergi. Silap-silap tak sempat kamu nak bertaubat, kamu sudah kiau. Okey, Mr. Abdul Hadi yang saya katakan puak buih, ya, kalau orang Kedah katalah. Dan yang saya katakan kepada kamu ini, saya boleh cok kepada kamu ini pembaris lah, literal fahaman kamu.
Dan saya katakan sekali lagi, mungkin kamu ini sekadar reaktor atau troll, sebahagiannya diberikan oleh orang lain lah, untuk kamu troll. Ya, saya mohon maaf kepada sekalian netizen ataupun penonton yang mana bahasa saya pada kali ini agak sedikit sebanyak ada bahasa-bahasa yang kurang enak didengar, tapi sebagai balasan kepada Abdul Hadi X Factor dan beberapa YouTuber yang cuba memperbodohkan saya itu, supaya berfikir, dan semoga Allah memberi hidayah kepada mereka-mereka ini. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.